Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini kita akan mulakan dengan bab yang kedua, iaitu Ma'rifatu hukmul ta'allum ilmu tajwid wa tatbiquhu. Maksud dia mengetahui hukum mempelajari ilmu tajwid dan hukum untuk kita melaksanakan ilmu tajwid ini. Kita akan tengok dekat sini pada akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat untuk menyebut hukum ilmu tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid. Yang kedua, pelajar dapat dapat menyebut hukum melaksanakan ilmu tajwid. Yang ketiga, pelajar dapat menyebutkan dalil-dalil daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dan pelajar akan dapat praktis dalam bacaan setelah mengetahui apa itu hukum ilmu tajwid, hukum melaksanakannya dan dalil. Okey, kita masuk pada bab yang pertama, itu hukum mempelajari ilmu tajwid. Okey, tengok hukmu ta'allum ilmu tajwid fardu kifayah wala amalu bihi fardu ain ala kulli muslim wal muslimin. Okey, sini cakap apa? Hukum untuk kita mempelajari ilmu tajwid ni adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni macam mana? Dia wajib ke atas sebahagian. Tapi kalau semua tak buat, semua dapat dosa. Kalau sebahagian dah buat, sebahagian lagi terlepas. Okey, dapat faham situ. Okey. Dan wal amalu bihi fardu ain ala kulli muslim. Dan lepas kita dah belajar tu, hukum untuk kita mempraktiskannya, untuk kita amalkannya adalah fardu ain. Okey, sebab apa fardu ain? Okey, nanti kita akan kupas lagi lebih dalam kita tajuk ni. Okey, kita tengok bar tu. Hukmu tatbiqu ilmu tajwid. Tadi hukum ta'allum ilmu tajwid, hukum mempelajari. Ini hukum untuk kita melaksanakan, untuk kita mengamalkan ilmu tajwid. Okey, pelajar tu tanya, ma hukmu tatbiqu ilmu tajwid? Ustaz tu jawab, hukum tatbiqu ilmu tajwid wajibun ala kulli man yuridu an yaqra'a syai'an min ayatil Qur'anil Karim yusabu ala fi'lihi wa ya'simu ala tarukihi. Okey, dia kata sini apa? Hukum untuk kita mempelajari ilmu tajwid adalah wajib. Okey, dia highlight situ, guna bold tu, kata wajib. Hukum untuk kita melaksanakan ilmu tajwid ni wajib ke atas setiap ala kulli man, ke atas setiap orang yang yuridu ayaqra, berkehendak atau hendak yaqra membaca syai'an, sesuatu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, yaqra syai'an min ayatil Quranil Karim yusabu ala fi'ni, dan diberi ganjaran pahala siapa yang melakukannya, dan wa yasimu ala turki, dan diberi balasan dosa bagi siapa yang meninggalkannya. Maknanya kita lepas dah belajar tajwid ni, kita nak baca Quran ni wajib untuk kita baca secara tajwid, sebab dia ada ganjaran pahala dan balasan dosa. Kima maksud bertajuk amali. Apa itu tajuk amali? Amali ni adalah perbuatan kita untuk kita baca. Perbuatan amali ni mesti perbuatan lah. Tajuk amali huwa tatbiqu ahkamu tajwid. Tajwid tu amali huwa tatbiqu ahkamu tajwid, itu melaksanakan, mempraktiskan hukum-hukum ahkam tajwid ala huruf Quran Karim Al-Kalimatu. Itu kita mempraktiskan lah. Kalau kita dah belajar tajwid, lepas tu amali dia kita praktis, kita baca tajwid, ada mat, ada dengung, ada guna, semua itulah. Ada panjang, ada pendek, semua tu yang kita belajar, ada kolah-kolah. Okey, kita teruskan ustaz seterusnya. Okey, jim. Lepas kita dah tahu hukum, kita dah tahu hukum belajar, hukum melaksanakan, kita cari dalil al-adillah ala wujud tatbiq ilmu tajwid. Al-adillah ni ustaz suka guna sebagai bukti. Dalil tu syarat. Kalau ustaz tak sebut semua dalil, tapi kalau nak bagi
antum semua faham, dalil ni adalah bukti ke atas kewujuban melaksanakan ilmu tajwid. Okey, dalil pertama daripada Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala waratilil Qur'ana tartila, surah Al-Muzammil ayat 4. Hendaklah kamu membaca Al-Quran secara tartil. Tartil ni macam mana? Sayyidina Ali berkata tartil ni bermaksud kita baca secara tajwid, bertajwid, dan kita tahu tempat untuk kita wakaf. Itu maksud dia secara tartil, mengikut Sayyidina Ali. Okey, dapat faham? Okey, kita teruskan kepada dalil yang kedua. Ad-dalil minas sunnah nabawiyah. Okey, daripada hadis Nabawi, an Umar, daripada Umar radhiyallahu anhu ta'ala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahabba an yaqra'u Qur'ana qatan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati Ibnu Ummi Abdin. Okey, maksud dari sini sebenarnya, sesiapa yang suka, siapa yang cinta, siapa yang suka, ahabba, siapa yang sukalah, ayaqra, suka untuk membaca Al-Quran, ahabba ayaqra Al-Quran, bacalah seperti mana Al-Quran ini diturunkan. Kita dapat tahu Al-Quran ini diturunkan daripada sudah tentu daripada Allah, tapi melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Okey, alaihi salam. Lepas tu Nabi kata apa? Kalau nak baca Al-Quran ni, bacalah sebagaimana ia diturunkan. Maka bacalah ia seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin. Okey, Ibnu Ummi Abdin. Siapa ni Ibnu Ummi Abdin ni? Kita tengok kat sebelah ni, kat sini. Dia ismuhu adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia kata apa? Nak baca Quran tu bacalah macam Abdullah Ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah Ibnu Mas'ud ni? Ni kat bawah ni ada. Dia kata antara huwa awalu, kat bawah ni, kat lebah ni, dia kata apa? Abdullah Ibnu Mas'ud ini antara huwa awalu min sahabati arba'i allazi kana nabi. Okey, ringkasnya, Abdullah Ibnu Mas'ud ni adalah 4 orang. Dia ada 4 orang yang Nabi suruh dia untuk baca Al-Quran. Kita kalau orang suruh baca Quran ni, kita boleh ambil sebab suruh dia sedap lah. Okey, suruh dia sedap, tajwid dia betul. Ada 4 orang. Kat sini ada Abdullah Ibnu Mas'ud, lepas tu Mu'adz bin Jabal, Abi bin Ka'ab, dan Sayyid Maula Abi Huzaifah. Rawahu Muslim. Okey, di sini dia kata 4 orang. 4 orang kalau nak ambil bacaan. Dalam hadis ni kata seorang. Ni ada penerangan lagi lah. Okey, yang ketiga, dalil minal ijma'. Wala Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, walaupun ijma' al-ummati islamiyah ala wujud tilawati Quran al-Karim bitajwid min zamani Nabi Muhammad. Okey. Ustaz ringkaskan hadis ni. Ijma' ni apa? Persepakatan ulama terhadap satu perkara. Ijma'. Okey, dapat faham satu ijma' tu apa? Ijma' ni persepakatan ulama dalam satu perkara. Okey. Ulama telah berijtima' ke atas umat Islam ala untuk wujud, ala kewajipan membaca Al-Quran Al-Karim dengan tajwid. Daripada zaman Nabi lagi kena baca tajwid, ila zamanina, zaman sekarang ni, zaman hazak, zaman sekarang, zaman kita sekarang ni, baca Quran secara tajwid ni itu wajib. Okay, semua dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' semua cakap wajib untuk kita baca Quran ni secara bertajwid. Okey, faham Okey, dah faham ni Ustaz. Maju terus kita ke bab yang seterusnya, bab 3, Ma'rifatul al-lahnu. Okey, lahnu ni apa? Lahnu ni, okey, nanti kita terangkan. Kita tengok dulu pada akhir pembelajaran ni, kamu semua akan dapat menyebut zukira makna al-lahnu wa aqsamu, dapat sebut makna, apa makna lahnu ni dan bahagian-bahagian dia. Lepas tu yang kedua akan dapat
terangkan lahnul jali dan hukum dia, bayanul lahnul khafi dan hukumnya. Mesti yang ketiga dia untuk kita lagi menambah upgrade kita dia, upgrade diri pembacaan Al-Quran kita. Okay, nombor 1 alif ni apa? Makna alahnu aqsamuhu. Apa itu makna lahnu dan bahagian-bahagiannya. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu dulu makna dari segi lughah dia, dari segi istilah dia. Okey, makna alahnu lughatan. Alahnu lughatan ila khata' wal mukhalafatu wajhu sawab fi nahwi. Lahnu secara bahasanya adalah khata', salah, kesalahan. Wal mukhalafatu wajhu sawab dan bercanggah dengan kebiasaan, dengan bercanggah dengan bacaan yang betul. Dari segi tata bahasa, maknanya salah, dia baca bercanggah daripada wajah-wajah yang betul. Maknanya baca terbalik, dia reverse terbalik. Ini salah, baca dengan bacaan yang salah dari segi tata bahasa. Okey. Kalau susah nak faham, kata ambil yang depan tu, alahnu adalah khata', salah, kesalahan. Yang kedua, dari segi istilah dia, al-khata' fi qira'atil Qur'aniyah, kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey, faham sudah? Okey, yang kita tengok pembahagian dia. Yang qasimu alahnu ila qismain. Okey, terbahagi lahnu ni kepada dua bahagian, qismain ni dua bahagian. Yang pertama adalah lahnul jali, yang kedua adalah lahnul khafi. Lahnul jali ni dia boleh ambil kesalahan yang terang, kesalahan yang nyata. Lahnul khafi ni kesalahan yang tersembunyi, maknanya dia sembunyi, susah, kadang susah nak detect, susah nak tahu. Okey, nampak jelas? Lepas kita pergi pada lahnul jali fa hukmuhu. Apa itu lahnul jali dan hukumnya? Kita baca dialog ni, hiwar ni. Ma huwa lahnul jali wa ma hukmuhu. Pelajar tanya kepada ustaz dia, ustazah dia. Ustazah dia jawab, al-lahnul jani huwa khata' yat'u 'ala al-afas. Lahnul jani adalah kesalahan yang timbul ke atas lafaz-lafaz. Okey, lafaz Al-Quran, lafaz Quran. Fa yakhalu bi 'urfil qira'ah sawa akhala bil makna aw lam yakhil bihi. Okey, kesalahan ini memberi kesan kepada bacaan, sama ada kesan tu pada makna ataupun tidak memberi kesan kepada makna. Maknanya dia baca tu ada efek ke atas makna, ada secacat makna dia. Wa ya'rifu, dan diketahui, wa ya'rifu, baris kedua ni, wa ya'rifu hadzal khata', dan diketahui, dimaklumi kesalahan ini oleh ulama qiraah, ulama qiraah dan umat manusia. Ulama qiraah ni tak semua, maksudnya orang yang belajar, orang yang alim dalam ilmu tajwid ni, ilmu Al-Quran ni, dan semua orang tahu dia baca itu salah. Okey, hukmuhu haram, dan dia punya hukum dia adalah haram. Ayat-simu al-qari al-bifi'lihi, dan berdosa untuk seorang yang qari, seorang yang belajar Al-Quran tu, seorang yang mahir, seorang yang dia dah belajar seperti kita ni lah, untuk melakukannya secara sengaja. Ini kita ambil pada kitab Al-Wadih fi Ahkam Tajwid. Okey, jelas Maknanya kesalahan ini dia memberi kesan kepada makna dia tu, kesan besar, ataupun tak memberi kesan, tapi perbuatan ini berdosa. Okey, kita tengok apa kesalahan yang cakap berdosa ni, memberi kesan besar ni. At-talib wa hiya al-amsilah allati takhulun, yang beri efek kepada makna ustazah. Wa min an-amsilah allati takhul bi makna. Nombor 1, ibdal harakah bil harakat. Kita
bertukar baris dengan baris. Baris dengan baris. Al-harakah bil harakah, tukar baris dengan baris. Contoh dia ka ibdal al-fathah bi dhammah fi kalimah an'amta ila an'amtu. Kita tukar baris fathah ni baris atas, bi dhammah ni baris depan pada kalimah an'amta ila an'amtu. Pada kalimah an'amta kita baca jadi an'amtu. Dua ni maksud dia dah lain dah. Pada tengok contoh pada dalam Quran fi qouli ta'ala, surah Al-Fatihah ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam diturunkan ayat ni siratal ladzina an'amta. Memang kena baca dengan baris atas, tapi kita sengaja kita tukar dengan an'amtu. Yang maksudnya itu akan berubah perkataan, mau merubah makna ayat ni. Maknanya kesalahan jali, tak boleh. Tapi banyak lagi kesalahan yang lain. Contoh-contoh yang lain, tukar baris. Bukan perkataan an'amtu ni, banyak perkataan lain lagi dalam Al-Quran yang akan efek pada segi makna dia. Okey, yang kedua, ibdal huruf bil huruf, bertukar huruf dengan huruf. Ka ibdal huruf as-sad bisin fi kalimah wa'asa ila wa'asa. Okey, kita tukar huruf sad dengan huruf sin. Walaupun nampak macam sin ni sama, dekat-dekat tu punya makhraj dia, tapi maksud dia bila cakap berbeza. Pada kalimah wa'asa ila wa'asa, sad ditukar jadi sin. Fi qauli ta'ala fakadzaba wa'asa, kita tukar jadi fakadzaba wa'asa. Asa ni maksud dia lain, asa ni maksud dia lain. Bila kita baca dengan sin, totally different dia punya makna dia, maknanya berubah makna dia. Okey, at-talibah ma huwa al-ins, faham tukar yang pertama tadi, tukar baris dengan baris. Boleh tengok, boleh ikut kalau nak bagi contoh-contoh mana-mana pun, tak semestinya an'amtu ni, mana-mana ayat-ayat perkataan yang lain. Yang kedua, tukar huruf sad dengan huruf sin, ataupun tukar huruf lain, tukar yang akan berubah makna dia. Kecuali lah kalau ada qiraat itu yang baca macam tu, itu tak dimaafkan. Tapi yang tak ada dalam qiraat. Yang soalan ketiga, ma huwa al-jalati, apa dia contoh allazi yang tak memberi kesan kepada makna, tapi tetap kalau kita baca tu salah. Al-misal allati lam yakhilu, makna yang tidak memberi kesan pada makna, katahrik ad-dal bil dhamm, membariskan huruf dal dengan baris depan pada kalimah lam yalid ila lam yalidu fi qouli ta'ala. Okey, yang contoh ni walaupun makna dia tak beri kesan, walaupun kita tukar baris ni, tapi tak boleh baca macam tu, tetap dianggap berdosa. Tak boleh, sebab ni lahnul jali. Kalau dekat dalam Quran tu dia matikan dia sukunkan, dia kena baca sukun. Contoh pada surah Al-Ikhlas ni ayat 3, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid yang pertama tu lam yalid, kita baca lam yalid, memang bacaan dia lam yalid, matikan dal tu lid. Dan kita kita kata kita belajar bahasa Arab, kita kata tak apa, lam yalidu, baca lam yalidu. Tak boleh, memang kena baca lam yalid wa lam yulad. Okey, dapat faham Jangan sekali tukar. Kita tengok contoh dia, apa dia. Okey, boleh faham. Tengok makna dia. Okey, yang seterusnya, al-lahnul khafi, lahnu yang tersembunyi. Apa tu lahnul khafi, lahnu tersembunyi ni? Ma huwa al-lahnul khafi wa ma huwa al-lahnul khafi? Huwa khata' yatra'u 'ala al-alfaz wa yakhlu bi'anfil qira'ah wa lam yakhilu. Okey, lahnul khafi huwa khata', kesalahan yang timbul ke atas lafaz-lafaz, memberi kesan kepada
dari sudut bacaan je, tapi tidak memberi kesan kepada makna. Maknanya kesalahan ni dia bagi kesan dari segi bacaan dia lah, tapi makna dia tak ada, makna dia sama, yang tak ada efek. Kesalahan yang kecil. Wa yu'rafu hadzal khata' dalam Al-Quran, dan diketahui kesalahan ini adalah ulama qiraah. Maknanya orang yang belajar tajwid, orang yang belajar ilmu Al-Quran ni, dia akan tahulah ni baca salah. Okey. Wa qala ulama hukmuhu, kata-kata pendapat ulama tentang hukum ni adalah hukmuhu makruh. Ni makruh. Wa mu'ayyib inda ahli tajwid, dan mengaibkan ke atas ilmu tajwid. Ilmu tajwid kata kalau tak buat salah ni aib lah, malulah. Sebab dah belajar ilmu tajwid tapi buat salah ni malulah. Tu ada sebahagian ahli tajwid ni kata haram. Ni pendapat yang keras sikit, dia kata haram terus. Okay, tengok semula makna dia tadi. Dia timbul pada lafaz-lafaz, dia memberi kesan kepada bacaan dia, tapi tak ada kesan kepada makna dia. Okey. Contoh dia, mahiyya al-amsilah al-lahnul khafi. Apa contoh lahnul khafi ni? Takrir ar-ra'at fi kalimah ar-rahim fi qouli ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Dia takrir berdetar ra tu. Nombor 2, taghliz lam fi ghairi mahalliha fi kalimah qouli ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia menebalkan huruf lam. Nombor 2 ni taghliz lam, maksud dia menebalkan huruf lam pada bukan tempatnya, pada kalimah lillah, pada kalimah lillah adalah ya alhamdulillah, dibaca tebal dekat lam lil tak boleh baca nipis. Kena ikut nampak macam betul lah dibaca bawah, tapi dibaca secara tebal. Orang yang belajar tajwid salah ni, tak boleh baca tebal, kena baca nipis. Orang yang belajar ilmu tajwid tu yang Bismillahirrahmanirrahim, dia berdetar huruf ra tu berlebih sangat. Cukup Bismillahirrahmanirrahim, nirrahim, dan nirrahim, tak payah buaya sangat. Yang pertama dia. Okey, yang ketiga ziyadah fi maqdar amad au naqis fi kalimah mana fi kalimah. Okey, pada kalimah amana ni, dia yang ketiga ni, maksud dia menambahkan kadar harakat, atau dia mengurangkan kadar harakat pada kalimah amana pada ayat amana rasul bima. Kena baca sini secara 2 harakat, amana rasul. Dia kalau baca pendek amana rasul, ataupun dia baca panjang daripada 2 amana rasul, tak boleh. Walaupun sini kata mat, ya memang mat, tapi bukan panjang, sekadar 2 harakat je. Jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Bagi dia sifat dia cukup. Faham Okey, nombor 4 ni tarakal gunnah fi kalimah annas fi qouli ta'ala. Okey, dia meninggalkan dengung pada kalimah annas fi qouli ta'ala. Okey, ni yang selalu ustaz tegur dalam halaqah ustaz kalau baca wajibul gunnah tu, beri hak dia. Sudah, qul a'udzu bi rabbin nas, bin nas. Dia punya gunnahnya 2 harakat, cukup 2 harakat, tak payah lebih, tak payah kurang. Yang baca qul a'udzu bi rabbin nas, bin nas, baca biasa, tak boleh qul a'udzu bi rabbin nas. Kesalahan dia meninggalkan gunnah, dia baca biasa je qul a'udzu bi rabbin nas. Sepatutnya kena baca qul a'udzu bi rabbin nas. Okey, ulangi kesalahan dia. Yang pertama, dia berdetar dengan huruf ra tu, rahim, melampau sangat, baca macam biasa je. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan ni dapat tahu bila dia amali. Kalau amali boleh dengar dia ni baca macam mana, ni baca macam mana. Okey, yang kedua, menebalkan huruf lam
bukan pada tempatnya. Pada kalimah alhamdulillah dibaca tebal lam tu, tak baca secara nipis. Yang ketiga dia ziyadah maqdar mad. Dia menambahkan kadar mad. Mad ni kadar panjang, atau dia mengurangkan kadar panjang pada kalimah amanah. Okey, sini kata baca dua amanah rasul, baca amanah rasul dua harakat. Yang baca lebih, jangan baca kurang. Okey, yang keempat kata tarakal gunnah di kalimah an-nas, meninggalkan gunnah pada kalimah an-nas, meninggalkan dengung pada kalimah an-nas. Kita tahu kalau nun dengan mim sakdu ni